Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah pada petang ini pertemuan kita buat siri yang ke-8, kita akan sama-sama mempelajari, menambahkan ilmu pengetahuan kita berkenaan dengan makhluk yang bersayap, iaitu para malaikat. Semoga pengisian kita pada pagi ini diberikan berkat oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, tidak kira di mana pun tuan-tuan dan puan-puan berada, sama ada tuan-tuan yang mengikuti secara langsung di aplikasi Zoom ini ataupun melihat di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Semoga kita semua sentiasa berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sentiasa berada di kalangan manusia yang didoakan oleh para malaikat. Pada minggu lepas, yang mana pada minggu lepas siri yang ke-7, kita hanya sempat membincangkan lebih kurang dalam 30 hingga 35 minit sahaja kerana saya berada di luar kawasan ketika tersebut dan line pun sangat-sangat tidak memuaskan. Jadi saya mohon ampun dan maaf di atas kelemahan tersebut dan kekurangan tersebut. Yang mana pada minggu lepas kita telah memasuki pada satu tajuk yang khusus tentang bab yang kedua, iaitu nama dan tugasan para malaikat. Kita dah belajar tentang malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril yang telah kita ulas pada minggu lepas adalah tentang nama-nama yang Allah namakan lain daripada perkataan Jibril, tetapi ia merujuk kepada malaikat Jibril, iaitu dengan panggilan Ar-Ruh Al-Amin. Selain daripada nama Ar-Ruh Al-Amin, malaikat Jibril juga digelarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan nama Ar-Ruh. Selain daripada nama Ar-Ruh, malaikat Jibril juga dinamakan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan nama Ar-Ruhu Al-Qudus. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, pada minggu lepas kita juga telah dapat mempelajari melalui hadis Nabi SAW bahawa malaikat Jibril ini merupakan malaikat yang mengajarkan kepada Nabi SAW bagaimanakah dilakukan ibadat solat, seperti mana hadis riwayat Al-Bukhari ada 5 kali Jibril menjadi imam, Nabi Muhammad SAW menjadi makmum. Kemudian kita juga telah sebut pada minggu lepas, alhamdulillah, malaikat Jibril ini juga pernah ditugaskan oleh Allah untuk merawat Nabi SAW ketika Nabi dalam keadaan sakit, seperti mana hadis riwayat Muslim, yang mana kita telah sebutkan bahawa doa yang Jibril baca dalam hadis ini boleh kita gunakan jika kita ingin meruqyah, merawat siapa-siapa pun. Kita boleh gunakan doa malaikat Jibril ini, bermula daripada Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika sehinggalah kepada Bismillahi urqika. Kemudian kita juga telah belajar pada minggu lepas, alhamdulillah, ada 2 kali, ada sebanyak 2 kali Nabi SAW pernah nampak Jibril dalam rupa yang asal. Yang mana kali pertama adalah setelah peristiwa penurunan wahyu Al-Quran di Gua Hira. Maknanya selepas Nabi pernah didatangi oleh Jibril
di Gua Hira diturunkan 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Kemudian Nabi sentiasa menanti-nanti akan kedatangan Jibril, dan satu ketika itu Nabi nampak Jibril dengan rupa yang asal seperti mana hadis dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kalau kita baca dalam hadis tu, sabda Nabi SAW yang bermaksud, ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Aku pun angkatlah kepalaku, dan ternyata di sana ada malaikat yang dahulu pernah mendatangiku di Gua Hira. Ia duduk di antara kursi di antara langit dan bumi. Lalu aku merasa ketakutan. Lalu aku pulang kembali dan berkata, selimutkanlah aku, selimutkanlah aku. Okey, maknanya apa? Okey, daripada hadis ni, Nabi SAW dia dapat melihat Jibril yang besar yang berada di antara langit dan bumi. Itulah kali pertama Nabi melihat dalam rupa yang asal. Kali yang kedua, maklumat tersebut berada dalam suratul Najmi ayat 5 hingga ayat nombor 7. Peristiwa ini sebenarnya peristiwa ketika mana Nabi diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah naik kepada Sidratul Muntaha. Di ketika itulah Nabi SAW dapat melihat Jibril dalam rupanya yang asal. Okey. Kita telah sebut pada minggu lepas maklumat ini, dan kita juga telah sebut bahawasanya ada satu peristiwa khusus yang mana Allah Ta'ala telah menghantar satu malaikat lain, cuma tidak disebutkan siapa nama malaikat tersebut, yang mana hadis ini adalah hadis sahih, hadis riwayat Muslim, yang mana malaikat tersebut, kalau kita baca keseluruhan hadis ni, ya, adalah malaikat yang tidak pernah turun sebelum peristiwa dia turun ketika mana nak menyampaikan berita gembira kepada Rasulullah SAW dengan 2 cahaya. Ini kita telah sebut pada minggu lepas. Jadi ini untuk mengingatkan kembali. Okey. Jadi malaikat tu dia turun melalui satu pintu di langit, bahkan pintu langit tu tak pernah dibuka sebelum ini. Kita kena baca keseluruhan hadis lah. Kalau kita baca dekat sini, kata malaikat Jibril, ini adalah pintu langit yang baru dibuka pada hari ini, sedangkan pintu ini belum pernah dibuka sebelum ini. Ini bermakna langit ni, kalau malaikat-malaikat nak turun, dia akan turun melalui pintu. Kita saja yang tidak nampak pintu itu di mana. Tetapi Nabi pernah naik ketika Mi'raj melalui pintu langit. Malaikat turun melalui pintu yang ada di langit. Pintu tu tak pernah buka sebelum ni. Masa dia nak sampaikan maklumat kepada Nabi itulah, pintu itu baru dibuka. Yang kata begini adalah malaikat Jibril. Jadi dalam peristiwa ni bukan malaikat Jibril yang menyampaikan berita gembira ini, tetapi malaikat lain. Malaikat tu tak pernah turun. Ini nak menunjukkan akan keistimewaan maklumat yang nak disampaikan tu. Jadi kalau kita tengok pada hadis tu, malaikat tu kata apa? Bergembiralah dengan 2 cahaya yang telah diberikan kepadamu yang belum pernah diberikan kepada seseorang sebelum kamu, iaitu suratul Fatihah dan 2 ayat terakhir dalam suratul Al-Baqarah. Okey, inilah maklumat yang dapat kita ulang kembali secara ringkas bagi mengingatkan pengisian kita yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Kerana minggu lepas tu dalam suasana yang kurang menyenangkan, jadi saya ulanglah sedikit
bagi mengingatkan kita mengukuhkan apa yang telah kita belajar pada minggu lepas. Jadi pada petang ni kita gunakan nota yang kelima ya. Okey, untuk dapatkan nota, siapa yang berada di Zoom ini, tuan-tuan boleh dapatkan nota di ruangan chat. Di ruangan chat di Zoom, saya telah letakkan link Google Drive untuk tajuk nota malaikat. Nanti kalau tekan dekat Google Drive tu, ada 5 nota yang sudah berada di dalam link tersebut. Nota yang kelima itulah yang kita akan gunakan pada petang ini. Rakan-rakan kita, tuan-tuan dan puan yang melihat di FB Akademi Tadabbur, saya letakkan maklumat itu ada di ruangan komen. Manfaatkanlah maklumat tersebut bagi memudahkan mengikuti pengisian kita pada setiap Ahad jam 2:30 petang. InsyaAllah. Moga-moga boleh membantu sedikit sebanyak. Okey. Kita teruskan kepada nama dan tugasan malaikat yang berikutnya, iaitu malaikat Mikail alaihi salam. Okey. Nama malaikat Mikail ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, ada disebutkan oleh Allah, ya, ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Okey. Ayat 97 ini, nama malaikat Mikail disebutkan sekali dengan nama malaikat Jibril alaihi salam. Kita dah baca ayat ini kerana ketika kita membincangkan nama malaikat Jibril. Okey, ayat ini berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Perkataan wa Mikal, itulah Mikail. Fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Okay, Allah Ta'ala memberi amaran kepada siapa-siapa yang benci kepada Allah. Dia benci kepada utusan-utusan Allah seperti para malaikatnya. Benci mereka kepada utusan Allah dari sudut rasul-rasulnya. Termasuklah antara khusus malaikat Allah adalah Jibril dan juga Mikail. Okey, kita sebut Mikail boleh, Mikal boleh. Tapi kalau baca Al-Quran jangan baca Mikail pula. Sebab memang disebut Mikal. Maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang yang kafir. Siapa dia bermusuh, dia tak suka, dia benci kepada makhluk yang Allah suka, yang Allah jadikan sebagai utusannya, maka orang itu sebenarnya dia bermusuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, setakat dapatan saya, hanya ayat 97 surah Al-Baqarah sahajalah satu-satunya ayat yang menyebut tentang malaikat Mikal. Ayat lain dah tak ada dah. Tapi kalau tuan-tuan jumpa, mungkin saya tak perasan, ataupun mungkin saya tersilap, ataupun mungkin saya tak pernah jumpa ayat tu. Kalau jumpa nanti tolong kongsikan kalau ada. Sebab saya bukanlah orang yang hafal ke semua ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya, banyak lupa. Okey, jadi kita merujuk kisah malaikat Mikail ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam hadis riwayat Ibnu Abi Shaybah dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita lanjutkan, tuan-tuan jelas suara saya. Saya mohon maklum malam. Jelas, Ustaz. Jelas.
Okey, jelas. Sebab saya rumah mak saya ni hujan agak lebat. Jadi moga-moga suara saya dapat didengari dengan baik. Okey, okey, alhamdulillah. Okey. Hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang tugas malaikat Jibril. Okey. Tugas malaikat Jibril. Anna sallallahu qala li Jibril. Okey, Allah pernah bertanya tentang. Okey, ni bukan malaikat Jibril ni. Saya minta tolong padam yang dekat sini. Okey, sebenarnya dekat sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Jibril. Pernah bertanya kepada Jibril tentang tambah sikit. Bertanya kepada Jibril. Kepada Jibril. Tertinggal perkataan dekat sini. Kepada Jibril. Okey, tuan-tuan ya, kalau talian saya terputus ke, tuan-tuan tunggu sekejap ya, sebab saya akan masuk semula. Kalau terputus, sebab saya hanya bergantung kepada hotspot Celcom yang saya gunakan. Okey, tidak menggunakan talian tetap dan sebagainya. Jadi kalau terputus, saya harap tuan-tuan sabar sekejap, saya akan masuk semula kalau terputuslah. Moga-moga insya-Allah tak terputus, insya-Allah. Moga-moga dengan rahmat dan kasih sayang Allah, kita mohon Allah bantu kita pada petang ni, sebab kita nak kenal kehebatan Allah, keagungan Allah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Jibril sebenarnya tentang tugas Mikail. Dia tanya apa? Ala ayyi syai'in Mikail. Maksudnya Nabi tanya kepada Jibril tentang Mikail, apa tugas Mikail? Okey, lalu apa jawab Jibril? Ala nabati wal qadri. Tugas Mikail, dekat sini kita jumpa perkataan Mikail. Sebab dalam hadis dia dibaca Mikailu. Dalam Quran dia kata Mikal. Boleh. Dia ada pelbagai sebutan lah. Okey. Jadi Jibril kata, tugas Mikail adalah menumbuhkan tanaman dan mengatur hujan. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Sebab itu kita belajar daripada kecil kan. Malaikat Mikail tugasnya apa? Membawa rezeki kan. Membawa rezeki. Betul lah tu. Menumbuhkan tanaman, mengaturkan hujan, sebab hujan ni sumber rezeki. Ya kan? Kalau tak ada tanaman pun menjadi sumber rezeki. Okey, itu hadis yang dapat kita pelajari. Okey, habis tentang malaikat Mikail ataupun Mikail. Nanti kita akan tengok pada hadis yang lain. Okey, maklumat sangat terhad tentang malaikat Mikail. Ada dalam hadis tadi kita sebut dan ada dalam suratul Al-Baqarah. Okey, habis tentang malaikat Mikail. Saya wallahu ta'ala dah tak jumpa dah maklumat yang lain. Mungkin ada, tapi dengan kadar kemampuan itu saja yang dapat saya kongsikan. Okey, kita terus kepada malaikat Israfil. Malaikat Israfil kita sedia maklum adalah malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Okey. Kita dapatkan dulu nama malaikat Israfil. Dalam Quran tidak ada mana-mana ayat yang menyebutkan tentang perkataan Israfil. Yang kita jumpa Jibril, yang kita jumpa Mikail. Okey, Israfil kita belum jumpa lagi. Kalau ada, tolong maklumkan. Setakat ni saya tak jumpalah dalam Quran menyebut
perkataan Israfil. Walaupun tiada di dalam Al-Quran, tetapi ia ada dalam wahyu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang tuan-tuan dapat lihat pada muka surat yang ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama malaikat ni di dalam solat. Ketika bila? Baik, kita baca hadis. Berkata Abu Salamah bin Abdurrahman. Ada dua huruf R tu, nanti tolong padam satu ya. Satu. Okey. Berkata Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu. RA merujuk kepada radhiyallahu anhu. Allah telah meredha ke atasnya. Kerana ini adalah sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi, mereka ni Allah redha. InsyaAllah, kalau kita ada ruang lagi, nanti kita akan belajar tentang kelebihan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Belajar tentang sahabat Nabi. Salah satu tanda kita cinta kepada Rasulullah adalah dengan kita mencintai orang yang Rasulullah sayang. Tanda kita mencintai Rasulullah adalah dengan kita mencintai orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayangi, di antaranya adalah para sahabat. Jadi Abu Salamah bin Abdurrahman dia kata begini. Dia kata, aku pernah bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin. Tanya tentang apa? Tentang apakah bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi membuka solat malam. Okey, maksud dia Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia solat malam, Nabi buka solat malam dia tu baca apa? Maknanya tentang doa iftitah lah. Sebab pembuka solat kan mula daripada doa iftitah. Kan iftitah tu maknanya pembuka. Doa pembuka. Doa iftitah. Jadi dia tanyalah kepada Aisyah, dia tanya apa? Dia kata, bi ayyi syai'in kana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama min al-lail. Dia tanya, kenapa Abu Salamah bin Abdurrahman tanya kepada Aisyah tentang solat malam Nabi? Kerana solat malam Nabi lakukan di rumah. Rumah Nabi ni sangat kecil. Boleh dengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul ditanya pada Ummul Mukminin, maka Ummul Mukminin menjawab. Dia kata, apabila bangun untuk mengerjakan solat malam, maka baginda sallallahu alaihi wasallam membuka solatnya dengan membaca doa ini. Doa ni tuan-tuan merupakan salah satu doa iftitah yang boleh kita baca. Tambah lagi kalau kita nak baca di waktu malam. Ni doa iftitah. Kalau kita belajar doa iftitah yang Nabi baca, kita akan jumpa banyak. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sederhana panjang. Kalau kita tak belajar, kita mungkin hanya akan tahu yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, yang wajjahtu wajhiya lillazi tu. Yang tu kita baca yang panjang. Lepas tu kita potong hadis tu. Dia sebenarnya lain. Tapi tak apalah. Kita tak nak membesarkan isu itu, tetapi kita nak kempen. Ya, sebab apa, ingat tak tadi kita katakan yang ajar Nabi solat adalah malaikat Jibril. Siapa yang ajar dekat Jibril? Tentulah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita nak solat, khususnya kita kena solat macam mana Nabi solat. Kita sepatutnya belajar macam mana Nabi mengucapkan takbiratul ihram, Nabi angkat tangan macam mana, Nabi baca doa iftitah macam mana. Sebab tu kita apabila nak tahu Nabi baca apa, Nabi buat bagaimana, tentu kita memerlukan sumber hadis. Mesti ada hadisnya. Jadi Aisyah pun kata Nabi baca doa apa. Kenapa kita nak cari maklumat doa iftitah ni? Kerana kita nak tengok maklumat nama malaikat dalam.
Nabi pernah baca, Nabi kata apa? Allahumma rabba Jabrail wa Mikail wa Israfil. Nabi sebut 3 malaikat. Jibrail, Nabi sebut. Siapa lihat Nabi sebut Nabi apa? Jibrail, Mikail, Israfil. Tapi bukan Nabi sebut nama mereka saja. Nabi mengatakan Rabba. Tengok kat sini. Nabi kata apa? Nabi kata, wahai Rabb. Nabi kata, wahai Rabbku. Rabb kepada Jibril. Rabb kepada Mikail. Rabb kepada Israfil. Ini dipanggil di antara malaikat-malaikat yang agung, kedudukan mereka. Nabi gunakan nama malaikat ini, disebutkan nama malaikat ni dalam doa iftitah Nabi bangun qiyamul lail. Dan kalau kita baca dekat doa ni, Allahumma, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, Rabba, Rabb kepada Jibril, Mikail dan juga Israfil. Secara tak langsung kita dapat maklumat, memang ada malaikat Israfil ni dalam hadis. Kan? Lepas tu kita jumpa sekali lagi nama Mikail disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun baca yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan nyata. Engkau jualah yang mengadili antara hamba-hambamu mengenai apa yang mereka sentiasa bersisihan padanya. Berilah aku petunjuk terhadap apa yang diperselisihkan padanya merupakan kebenaran dengan izinmu. Sesungguhnya engkau yang memberikan petunjuk kepada sesiapa yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Kalau kita dalam solat, kita kena baca yang teks yang dalam bahasa Arab ni lah. Kita baca yang mana riwayat ni sahih sebab dia riwayat Muslim. Al-Imam Nawawi, Imam Muslim letak, kalau tengok pada tajuk ni dia kata bab ad-du'a fi salatil laili wa qiyamihi. Dia tulis, dia letak dalam bab apa tau? Dia tulis bab berdoa di dalam solat malam dan qiyam. Maksudnya solat malam Nabi baca doa. Di sini kita nak ambil maklumat, rupa-rupanya nama malaikat Jibril, nama malaikat Israfil ada disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan nama Mikail. Jadi apa yang kita belajar selama ni betul lah. Ada kita belajarkan nama Jibril, nama Mikail, nama Israfil. Ada sumbernya rupa-rupanya. Okey. Kita terus pergi kepada apakah tugas malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Malaikat Israfil alaihi salatu wassalam, kita tahu tugas utama malaikat Israfil adalah meniup sangkakala. Okey, jadi kita kena rujuk dalam hadis terlebih dahulu. Okey, kita tengok dalam hadis ni, muka surat nombor 5. Okey, muka surat nombor 5 dengan muka surat nombor 6. Muka surat nombor 5, kita akan jumpa 2 hadis yang nak menunjukkan bagaimana malaikat Israfil dia ditugaskan untuk meniup melalui satu tanduk, yang tanduk itu akan mengeluarkan bunyi yang sangat kuat yang kita namakan ia sebagai tiupan sangkakala. Okey, kita baca muka surat nombor 4 muka surat nombor 5 terlebih dahulu, yang mana kalau kita nak rujuk hadis mula-mula dia, ini adalah hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia kata Nabi SAW bersabda. Nabi kata, kita terus pergi kepada terjemahan dia, terjemahan hadis dia. Pandangan mata malaikat Israfil sejak ditugaskan untuk meniup sangkakala. Kita terjemah dia sangkakala, tapi dia adalah meniup satu alat. Cuma kita tak tahu maklumat itu alat itu dari apa,
tapi ia seperti tanduk. Dia ketika mana Allah tugaskan dia meniup, dia akan mengeluarkan bunyi yang sangat kuat. Dia akan tengok macam mana bentuk dia fokus tu. Dia kata apa? Sentiasa tertuju. Mata dia tu sentiasa tertuju ke arah arash tanpa pejam. Kerana takut diperintahkan meniup pada saat matanya terpejam. Maknanya malaikat Israfil ni, dia tidak pernah memejamkan matanya. Macam mana malaikat tak pejam mata? Sebab apa? Sebab dia takut ketika mana Allah Ta'ala perintah dia tiup sangkakala tu, dalam keadaan dia tak perasan, dalam keadaan dia tak, dia sudah bersiap sedia. Daripada mula-mula Allah Ta'ala tugaskan malaikat Israfil ni, matanya sentiasa tengok ke arah arash, tanpa dia berpejam sedikit pun. Lepas tu Nabi kata mata dia ni macam mana? Nabi kata ka'anna ainaihi kaukabani durriyani. Kedua-dua matanya bagaikan dua bintang yang bergemerlapan. Allah saja yang maha mengetahui. Tetapi kita nak tengok macam mana komitednya para malaikat ni memegang tugasan dari Allah. Sebab mereka faham Allah kalau dia tugas, dia suruh Allah, mereka tahu betapa agungnya perintah Allah. Itulah malaikat. Kalau kita baca hadis kedua, Nabi SAW menambahkan lagi maklumat. Nabi kata, Nabi sebut dalam hadis kedua ni adalah hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Sabda Nabi SAW. Nabi kata, bagaimanalah aku mampu nak bersenang-senang? Maksud Nabi kata, macam manalah aku boleh relax-relax ni? Maksudnya Nabi kata, Nabi tak boleh, maknanya Nabi dalam keadaan dikesibukkan. Dia kata, macam manalah aku boleh bersenang-senang? Dia kata, sedangkan peniup sangkakala tadi telah meletakkan sangkakala ke dalam mulutnya. Sebab tu sangkakala tu dia perkataan kornu, koron. Koron ni sebenarnya adalah tanduk. Kalau nak faham kita pergi dekat sini sekejap. Okey, kejap ya. Dia ada hadis dia. Sekejap saya tak bawa hadis lain. Okey. Koron ni dia adalah tanduk. Daripada apa? Wallahu ta'ala. Ada ulama kata dia daripada tanduk, dia daripada cahaya. Wallahu ta'ala alam. Tapi benda tu dia telah letakkan ke dalam, Nabi kata dia telah meletakkan ke dalam mulutnya. Wa hanal jabhatahu. Dia telah mengangkat kepalanya. Wa asgha sam'ahu. Dia memusatkan pendengarannya sambil menunggu perintah untuk meniup. Maknanya bila-bila saja kiamat tu boleh berlaku, yang mana malaikat yang tugas meniup untuk jadikan kiamat. Tuan-tuan, kiamat ni dia takkan berlaku kalau tak libatkan sangkakala. Itu memang sudah sunatullah. Allah telah tetapkan. Kan? Dalam Quran banyak ayat yang kata tentang sangkakala ni. Walaupun ulama berbeza pandangan. Ada kata 2 tiupan, ada kata 3 tiupan. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi tiupan tu ada. Jadi malaikat yang tugas bila nak jadikan kiamat ni, dia dah, alat tu sudah ada dah. Dia dah bersedia dah. Dia dah ready dah. Kepala dia dah angkat dah. Telinga dia tunggu untuk tunggu bila nak perintah tiup ni. Lepas tu matanya tidak terpejam. Kita baca pada hari pertama. Tuan-tuan, Nabi kata, macam manalah aku boleh duduk bersenang-senang ni, kata Nabi. Sedangkan bila-bila je sangkakala tu boleh berlaku. Hebat tak malaikat ni? Allah, kita tengok subhanallah kan. Hebatnya apa utusan Allah ni. Bagaimana dengan Allah yang telah mencipta malaikat-malaikat. Kan? Yang mereka ni sangat taat pada Allah. Ternampak keagungan Allah Azza wa Jalla. Lalu para sahabat ni dia takut. Kan? Dengan berita-berita seperti ini. Mereka rasa takjub. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, apa yang seharusnya kami ucapkan? Maka Nabi kata, hasbunallahu wa ni'mal wakil wa tawakkalna 'ala Allahi rabbina.
Cukuplah Allah bagi kami, dialah sebaik-baik untuk kami bergantung, serta kami hanya berserah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi nak mengingatkan kisah ni kan, kita banyak-banyakkanlah mengucapkan. Kita tahu kiamat ni berlaku bila, tapi kita bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. Okey, habislah tentang malaikat Israfil alaihi salam. Memang sudah dikenal pasti dia meniup sangkakala. Bahkan kalau kita baca dekat nota muka surat nombor 4 ni, okey, Al-Imam Ibnu Kathir mengatakan yang meniup sangkakala ni siapa dia? Dia adalah Israfil. Disebut namanya adalah Israfil. Disebut namanya Israfil. Lepas tu kalau kita buka apa kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani pun sebut benda sama. Dia kata telah diketahui secara meluas, masyhur, dia kata sangkakala akan ditiup oleh siapa? Israfil alaihi salam. Bahkan Al-Imam Al-Halimi mengatakan telah ijma' di kalangan para ulama bahawasanya memang yang akan meniup sangkakala itu dia adalah Israfil alaihi salam. Adakah nama tersebut ada di dalam hadis? Jawapan tadi kita baca ada. Nama malaikat Israfil. Tugas dia ada tak? Ada tugas dia. Jadi kalau kita tengok tugas ni kan, sampai sekarang malaikat Israfil tak pernah terpejam, tak pernah memejamkan mata dia. Dia sudah pun mendongakkan kepalanya daripada dulu, bersiap sedia untuk meniup, tuan-tuan. Cuba tuan bayangkan. Malaikat ni macam mana keadaan dia. Bahkan dia nak tiup tu, tiupan itu boleh didengari oleh semua makhluk di bumi, semua makhluk di langit dan di bumi, tuan-tuan. Macam mana dia punya bunyi tiup tu, satu dunia boleh dengar. Bukan dunia saja, bukan manusia, makhluk-makhluk yang ada di bumi, bahkan yang ada di langit-langit. Sebab tu setiap kali Jumaat, haiwan-haiwan ni, makhluk lain semua tak nak takut. Tapi kalau kita belajar tentang tiupan sangkakala, ia akan berlaku pada hari Jumaat. Itu kita masuk bab yang lain lah. Sebab kita nak fokus tajuk tentang malaikat. Manusia saja yang tidak mengambil intah. Tetapi orang yang kenal Allah, orang yang kenal tentang perkara gaib, seperti Nabi SAW, cuba kita tengok apa Nabi cakap kan. Nabi tak senang duduk dia apabila dia ingatkan kisah malaikat Israfil. Sebab tu kalau lagi banyak kita belajar pasal malaikat ni kan, kita rasa macam, kita bukan rasa macam, dia akan bawa kepada sifat kita takut macam tu, nak buat salah. Sebab kita ingat tak ada orang nampak dan sebagainya kan. Lepas tu kita rasa sangat kerdil. Tak boleh nak campur Allah. Kita tak boleh nak lawan Allah. Jadi kita belajar dapat meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Kita lanjutkan dengan malaikat lain. Okey, kita pergi kepada malaikat Malik pula. Malaikat Malik alaihi salam. Okey, kita belajar daripada dulu malaikat Malik apa tugas dia? Menjaga neraka kan. Cuma dulu kita tak sempatlah nak tanya apa dalilnya ustaz, apa dalilnya ustazah. Kita tak pernah lah kita tanya, sebab kita diajar okey, hafal ya, beriman dengan malaikat ni ada 10. Sebenarnya malaikat ni banyak, tapi guru-guru kita ajar pada kita mestilah ajar benda yang ringkas, benda yang utama dulu. Tapi kalau kita tak update knowledge kita tak belajar, mungkin takat tu je lah kita tahu, kita duk hafal 10 malaikat, salah seorang malaikat Malik. Malik tu penjaga neraka. Tu je kita pegang. Tapi kalau lagi kita belajar, lagi banyak kita tahu. Tapi nak belajar tu, nak dapat maklumat seperti inilah kadang-kadang susah kita nak cari. Kan? Oleh sebab itulah kita sedaya upaya, kita kena bentang juga tajuk ni. Supaya dapat menambahkan pengetahuan kita tentang rukun iman kita. Kerana kekuatan kita pada iman. Okey, kalau kita tak kenal, maka macam mana kita nak tingkatkan ketakwaan kita,
pada Allah Azza wa Jalla. Okey, malaikat Malik ni sekali saja Allah sebut namanya di dalam surah Az-Zuhruf ayat nombor 77. Okey, ya. Surah Az-Zuhruf ayat nombor 77. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa nadau ya Malik. Kita jumpa kat sini perkataan Malik. Mereka menyeru. Mereka ni maknanya ahli neraka. Cerita, contohan, dalam Quran, cerita tentang ahli neraka ni banyak dalam ayat Quran. Siapa yang belajar tentang neraka ni, dia dapat satu ilmu yang ke depan tau. Allah bawa dia seolah berada dalam neraka. Sebenarnya modul neraka ni kita dah tamat sebenarnya, dah pernah belajar berbelas siri juga tentang neraka. Cuma modul yang akan datang, insya-Allah bulan 11, nanti kita akan buat modul khas tentang bab syurga. Kita akan belajar berbelas-belas bab. Kita belajar pasal syurga pula. InsyaAllah. Nota tu sebenarnya dah pernah diedarkan dulu. Cuma belum dapat dibuat kelas secara bersambungan. InsyaAllah. Bulan 11 kita akan jalankan kelas belajar tentang syurga. Tapi bab neraka tu saya minta maaf banyak-banyak. Sebab memang kita dah selesai belajar dah. Okey, tak apa. Nanti kalau kita ada ruang lagi, Allah izinkan kita, mohon rahmat dari Allah, kita mungkin boleh buat pengulangan lagi. Okey, mereka ni ahli neraka. Mereka minta apa? Sebenarnya ahli neraka ni tuan-tuan, kalau kita baca ayat tu, ya Allah, mereka ni sebenarnya buat pelbagai cara tau, nak keluar pada neraka. Kalau siapa yang ikuti dalam modul tu, kita dah sebut dah susunan dia. Bukan kita tak dapat dah susunan yang tepat, tapi ahli neraka ni, dia nak minta keluar, Allah tak bagi. Semua tu dalam Quran tau. Lepas tu dia nak minta ringan azab, Allah tak bagi. Akhirnya antara jalan dia, mereka nak tebus pun tak boleh. Akhirnya mereka minta, matikan je lah kami, matikanlah kami. Ini yang dia jumpa malaikat Malik tu. Dia kata apa? Mereka menyeru. Mereka memanggil, kata apa? Ya Malik, ya Malik. Dia kata, wahai Malik. Malik ni siapa Malik? Malik ni malaikat neraka. Dia kata apa? Liyaqdi alaina rabbuk. Dia kata, biarlah Tuhanmu mematikan je lah kami. Tahu faham tak? Dia tak dapat nak ringankan azab walaupun setengah hari, Allah tak izinkan. Nak keluar apatah lagi tak boleh. Sudah faham kan? Lepas tu, nak minta tebus pun dah tak boleh dah. Akhirnya antaranya mereka minta apa? Mati ke je lah kami. Sebab kalau mati tak rasa azab, mati kan? Mati. Lalu malaikat Malik menjawab apa? Dia kata, qala innakum makithun. Malaikat Malik menjawab, sesungguhnya kamu akan tetap kekal dalam api neraka. Mereka tak akan mati. Tuan-tuan, last kali tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam hadis Nabi, okey. Kalau kita baca dalam hadis Nabi, penghuni neraka ni akhirnya mereka menangis. Menangis tu punya banyak, dia punya air mata dia menangis, tuan-tuan. Kalau diletakkan kapal-kapal yang besar, kapal-kapal tu boleh berjalan melalui air mata. Apabila air mata tu dah habis, kata Nabi, mereka akan menangis sehingga keluar darah. Itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi cerita. Dia punya seksa dan azabnya masuk neraka tu, ya Allah, sangat dahsyat. Tapi kita betul kalau kita boleh faham ayat Quran. Sebab Allah dah bagi kita gambaran awal dah. Apabila kita tahu gambaran awal tu, yang kita usaha untuk tak nak buat dosa. Kalau buat dosa, kita bertaubat. Kalau kita ada kurang buat salah, kan, kita akan buat ibadat dan pelbagai. Jadi daripada ayat ni pun kita dapati bahawa mereka minta kepada malaikat Malik supaya apa? Mematikan mereka. Tapi malaikat Malik tak boleh buat apa-apa. Mereka ini ikut kata Allah. Sebab apa? Sebab memang sudah ketetapan ahli neraka tidak akan mati selama-lamanya. Bayangkan kalau mereka diazab dalam satu masa selama-lama. Kita yang disekat MCO ni dekat 2 tahun pun dah rasa macam tak boleh nak hidup dah. Bayangkan kalau selama-lamanya kita disekat keluar daripada rumah.
So macam mana? Dalam neraka langsung tak boleh keluar. Na'udzubillah. Moga-moga Allah jauhkan kita daripada api neraka. Okey, adakah penghuni neraka tu akan mati? Jawapannya tidaklah. Seperti mana Allah sebut dalam surah Fatir ayat nombor 36. Okey. Ya, kalau kita baca pada ayat ni kita akan jumpa Allah kata wallazina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha kadzalika najzi kull kafur. Disediakan bagi orang yang kafir itu neraka jahanam. Mereka tidak akan dijatuhkan hukuman bunuh supaya mereka akan mati, dan mereka juga tidak diringankan azab daripada mereka. Kita bayangkan. Mereka takkan mati dah buat selama-lamanya. Bahkan azab tu takkan diringankan. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita daripada azab api neraka, tuan-tuan. Kalau ada orang dia masuk dalam neraka, dia akan dapat tengok nanti malaikat Malik. Dia akan tahu mana malaikat Malik. Kalau boleh kita tak naklah tengok malaikat Malik. Kalau boleh kita nak tengok malaikat yang menjaga syurga. InsyaAllah nanti kita akan belajar. Okey. Kalau kita baca dalam surah Taha, macam tu jugalah. Dalam surah Taha pun Allah menyebut. Okey, kita boleh baca dekat ayat tu. Orang dalam neraka ni dia tak akan mati dan dia tak akan hidup. Takkan hidup tu maksudnya dia tak akan dapat kesenangan seperti hidup ketika mana di dunia. Termasuklah surah Al-A'la ayat nombor 11 hingga ayat nombor 13. Okey. Kita terus pergi kepada hadis Nabi yang Nabi bagi tahu dekat kita tau. Macam mana rupa bentuk malaikat Malik. Nabi SAW pernah jumpa malaikat Malik. Ketika mana? Ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Saya tak tahulah sama ada tentang pernah tak dengan ceramah Isra' Mi'raj dia sebut Nabi pernah jumpa malaikat Malik. Tapi ni hadis sahih. Hadis riwayat Bukhari ni. Nombor hadis 3067 juga riwayat Muslim. Okay, kita tengok apa kata Nabi SAW. Nabi kata, di malam aku diisrakan. Dia kata, aku jumpa Musa bin Imran. Musa bin Imran. Hadis ni lah. Hadis yang menyebut Nabi Musa, bapa dia nama Imran. Itu yang orang terkeliru dengan surah Ali Imran tu. Nabi Musa, dia bukan adik-beradiknya Maryam. Bukan. Kebetulan memang namanya sama. Kalau macam Maryam, bapaknya nama Imran. Dalam surah Ali Imran, surah nombor 3 tu, kan surah Ali Imran, keluarga Imran. Keluarga Imran kat situ bukan keluarga Nabi Musa. Walaupun nama Musa bapaknya nama Imran. Ya, nama bapaknya sama dengan nama bapaknya Sayyidatina Maryam alaihassalam. Kan? Namanya memang sama, tapi keluarga Imran yang berbeza. Okey. Yang mana kata Nabi nampak Nabi Musa ni apa? Rajulun adamun tuwalun ja'dun ka'annahu min rijalin sanu'ata. Dia kata, aku nampak Musa ni seorang lelaki bertubuh tinggi, berambut ikal mayang seperti orang-orang Syanu'ah. Lepas tu Nabi SAW sebut dia jumpa Nabi Isa juga. Wa ra'aitu Isa bin Maryam marbu'al khalqi ila humrati wal bayadi sabitar raqsi. Kata Nabi, aku juga telah jumpa Nabi Isa bin Maryam yang mempunyai tubuh yang segang, warna kulitnya antara merah dan putih, berambut lurus. InsyaAllah nanti minggu depan kita akan bentang tajuk turunnya Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Ini adalah sambungan cerita kisah Imam Mahdi. Kita pernah bentang bulan lepas tak silap saya, ataupun awal bulan, saya dah lupa. Kita nak bentang tajuk 10 tanda-tanda besar hari kiamat.
Imam Mahdi kita dah petang, kita minta Al-Fadil Ustaz Mustafa Suki petang kan, nanti kita akan belajar tentang Nabi Isa. Okey, lepas tu Nabi kata apa? Wa uriya malikat. Di sini dalil. Dekat sini kita nak ambil. Dia kata apa? Dia kata wa uriya malikan khazinan nar. Dia kata dan diperlihatkan juga kepada aku malaikat penjaga neraka. Okey, malaikat penjaga neraka. Okey. Sebenarnya ada satu hadis lain. Saya terlepas pandang, mohon maaf banyak-banyak. Saya tertinggal dekat dalam nota ni. Hadis yang malaikat Nabi SAW, dia pernah nampak malaikat Malik, tapi bukan yang dia nampak malaikat Malik dalam keadaan dia sedang keliling api. Itu dalam hadis lain. Bukan hadis surat Mi'raj. Dia dalam hadis yang Nabi bermimpi satu malam, Nabi didatangi dua orang. Dua orang tu malaikat sebenarnya. Dia ajak Nabi berjalan dalam mimpi. Maknanya wahyu lah. Para Nabi kalau mimpi, wahyu. Dia berjalan dua orang tu. Panjang cerita dia. Tapi kalau tuan-tuan nak cari hadis tu, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab mimpi. Tu ada tajuk dia. Masa tu, Nabi memang nampak malaikat Malik dan rupa yang sangat menggurukan. Dia keliling api. Mukanya nampak sangat bengis. Lepas ditanya kepada dua malaikat tadi, itu adalah malaikat Malik. Okey. Kita ambil dalam fakta lain, kita nak belajar macam mana karakter malaikat Malik. Kan, sebab tadi kita tahu, malaikat Malik ada ahli neraka menyuruh minta dia lepaskan mereka. Lepas tu pula kalau kita baca hadis tadi, Nabi sendiri nampak malaikat penjaga neraka. So macam mana karakter malaikat penjaga neraka? Malaikat penjaga neraka ni sebenarnya bukan Malik saja. Dia ada lagi anak-anak buah dia. Nanti kita akan sebut ayat sekejap lagi. Waktu kita baca dekat surah At-Tahrim, kalau kita baca dekat surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah mengatakan malaikat penjaga neraka sifat dia ni, yang kasar lagi keras. Kalau kita ada pengawal-pengawal yang kasar lagi keras, kalau kita macam tengok yang bengis kan, yalah mesti seketika yang bengis, yang garang, yang tegas kan. Mungkin ada security tu kalau misal dia sampai putar-putar lah contohlah kan. Tapi ni malaikat ni kasar, dia keras lompat. Nama pun malaikat penjaga neraka. Jadi maklumat ni akan bagi tahu juga kepada kita macam mana malaikat Malik. Maknanya malaikat yang kasar, malaikat yang keras. Kita baca dalam surah At-Tahrim ayat 66. Dia dekat ayat ni Allah kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha dekat sini ayat dia. 'Alayha malaikatun ghiladun shidadun. Dekat sini. 'Alayha malaikah. Dekat sini ayat dia. Allah kata, wahai orang beriman, jagalah diri kamu. Jagalah ahli keluarga kamu daripada api neraka. Tuan-tuan, ingat ayat ni. Ayat ni lah tugas ibu dan ayah. Tugas kita ibu dan ayah, atuk ke, nenek ke, tugas kita dengan ahli keluarga kita sebenarnya tahu. Jaga diri kita dari neraka dan jaga keluarga kita daripada api neraka. Ini tugas kita yang utama. Yang mana Allah kata neraka tu bahan-bahan bakar dia adalah manusia dan juga batu. Neraka itu dijaga, dikawal oleh malaikatun ghiladun shidadun. Malaikat-malaikat yang keras kasar layanan. Itu sifat para malaikat. Okey. Kalau kita baca dalam ayat Quran yang lain, ada disebutkan malaikat yang menjaga neraka ini seramai 19 malaikat.
Okey, ini berdasarkan dalam surah Al-Muddathir ayat 26 hingga ayat nombor 30. Dia dekat ayat 30 lah, paling utama dekat ayat nombor 30. Tetapi kalau kita baca dulu ayat 30 ni, Allah Ta'ala cerita tentang neraka Saqar. Allah kata alaiha tis'ata asyar. Ni dalilnya. Alaiha tis'ata asyar. Allah kata pengawalnya, penjaganya adalah 19. 19. Kalau campur malaikat Malik, kan? Malaikat Malik ni dia malaikat utama. Tapi yang 19 ni, dapatan saya, mungkin saya tak jumpa dan sebagainya, kadar yang saya mampu, saya jumpa malaikat 19 ni tidak disebutkan namanya secara khusus. Ada dikatakan ia digelar malaikat Az-Zabaniyah. Tapi ia hanyalah dia ada kaitan dengan hadis, tapi adakah 19 ni dia adalah Zabaniyah? Wallahu ta'ala alam. Tapi malaikat Zabaniyah memang ada. Sebab ada dalam surah Al-Alaq. Okey, 19 ni pun jika kita baca ulasan para ulama, bukanlah bermakna 19 ni secara muktamad dia 19 sahaja. Tetapi disebutkan 19 ni, kita kena baca ayat yang selepas ayat 30. Kalau kita baca dekat ayat nombor 30, kenapa Allah sebut 19 ni? Dia ada kaitan dengan sebenarnya Allah Ta'ala nak testing orang Arab musyrikin ni. Dia ujian kepada orang Arab musyrikin. Kalau sebut 19 ramai tak? Macam tak ramai kan? Orang Arab musyrikin ni seolah-olah dia kata 19 ni kita boleh counting kan. Kau ambil orang ni, kalau orang ni seorang, sampai 19 orang. Itu sebenarnya kena baca ayat terlepas ayat nombor 30. Kena baca selepas ayat nombor 30 akan jumpa maklumat malaikat 19 ini sebagai fitnah, ujian bagi orang lain. Tapi setakat ni kita diberitahu oleh Allah 19. Apa pangkat ataupun nama gelaran mereka sebenar? Wallahu ta'ala a'lam. Kita tengok sekejap dekat surah Al-Alaq. Ada tak saya datang ke surah Al-Alaq? Oh, saya tak buat datang surah Al-Alaq. Okey, tak apa. Okey, kita teruskan. Kita tengok contoh. Apa contoh tugas para malaikat penjaga neraka ni? Okey, kita bagi beberapa contoh. Okey, kita tengok dalam surah Tur. Kalau kita tengok dalam surah Tur ayat nombor 13, okey, Allah menyebutkan tugas malaikat ni antaranya adalah yauma yud'una ila nari jahannam da'a. Pada hari mereka ditolak ke dalam api neraka dengan sekuat-kuatnya. Kalau kita baca perkataan da'a kan, kata Al-Imam Syanqiti dalam tafsir Adwa'ul Bayan, ad-da'u dalam bahasa Arab bermaksud ad-daf'u biquwwatin wa 'unfin, tolakan yang sangat kuat dan kasar. Maknanya salah satu tugas antara tugas malaikat penjaga neraka adalah menolak dengan sangat kuat dan kasar kepada ahli neraka supaya masuk ke dalam neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, hinanya orang masuk neraka ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kalau orang tolak-tolak pun kita dah marah kan? Kini tolak, tuan-tuan, bukan tolak ke mana tau. Tolak jatuh masuk kena pergi dengan kuat dan kasar. Dilayan seperti haiwan, tuan-tuan, yang kita perambat dia masuk dalam reban ke masuk dalam kandang. Na'udzubillah, teruknya ahli neraka ni. Kalau kita belajar alam barzah tu sendiri, ya Allah, roh orang-orang yang jahat, malaikat pun tidak izinkan masuk mana-mana pintu langit. Kita bayangkan. Itu dalam hadis Ad-Barra' lah, termasuk bab lain. Apatah lagi nanti dalam neraka, mereka tak nak masuk. Tapi mereka akan ditolak sangat kuat dan sangat kasar pada perkataan yuda'una da'a. Okey. Kita tengok tugas malaikat lain dia buat apa lagi?
Dalam suratul Qamar ayat 47-48, malaikat ni ada yang kerjanya menyeret orang dalam neraka. Kita bayangkan. Kan kalau orang tak nak masuk penjara, dia lari kan. Kita kejar dia, tangkap dia. Yang ni malaikat seret muka kat bawah. Tengok tuan-tuan. Dalam suratul Qamar ayat 47-48. Allah kata yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Pada hari mereka diseret ke dalam neraka. Diseret ke dalam neraka. Seret macam mana? Di atas muka mereka. Maknanya bayangkan muka kita kat tanah. Bayangkan muka manusia kat tanah. Diseret masuk api neraka. Ya Allah. Teruknya orang yang masuk ke dalam api neraka. Bayangkan kita kalau jatuh motor, jatuh basikal ke kan, jatuh berjalan, luka lutut kita kan, kita pun dah cuti seminggu gitu kan. Aduh, sakitnya luka kan, kita rasa perit sangat. Bayangkan tuan-tuan, ini diseret di dalam api neraka oleh para malaikat lah. Okay. Lepas tu malaikat kata apa? Kau rasakanlah neraka Saqar. Maknanya kau rasakan sentuhan api neraka Saqar. Okey, kalau kita tengok dalam surah Al-Dukhan, malaikat pengawal neraka ni ayat 47, mereka buat apa juga? Allah kata khudhuhu fa'tilu ila sawa'in jahim. Allah kata pegang orang berdosa tu, pegang dia, lepas tu seret dia. Dia tangkap. Ini tugas malaikat neraka. Dia akan pegang, dia akan seret, dia tolak. Dapat kita belajar tadi kan. Lepas tu kalau kita tengok ulasan Asy-Syanqiti, apa makna fa'tilu ni? Fa'tilu dari sudut perkataan wal'atlu, dia kata al-jarru bi'unfin wa quwwatin, menarik dengan kasar dan sangat kuat. Pegang dia. Allah. Na'udzubillah. Teruknya orang dalam neraka. Okey. Bukan sekadar tu tuan-tuan. Ditangkap dia. Lepas tu nak buat apa lagi? Kita baca kat sini. Okey, kita baca dekat suratul Mu'minun. Ayat 70 hingga 72. Kita terus pergi ayat nombor 72 lah. Ayat 71 dulu. Allah kata, idhil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Ketika mereka dibelenggu, mereka nak lari, mereka ditangkap dengan kasar, ditarik dengan keras. Mereka buat apa? Diletakkan belenggu dekat leher-leher tu, diletakkan belenggu, lepas tu dipasang rantai di leher mereka. Dibelenggu, dipasang rantai sambil mereka diseret. Tuan-tuan, kalau orang masuk penjara pun, kalau polis bawa masuk penjara pun, elok kan dia bawa kan. Tak adalah seret-seret, tak adalah tolak-tolak kan. Orang yang masuk penjara itu sekadar tangannya digari, lepas tu lepas. Kita bayangkan orang masuk neraka. Diseret, ditolak, dibelenggu di leher, dirantai. Na'udzubillah. Lepas tu mereka pergi ke mana? Diseret mereka pergi ke mana? Ke dalam air yang sangat panas. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam api. Ini kerja siapa yang buat semua ni? Itulah kerja malaikat penjaga neraka. Lepas tu kalau kita tengok, lepas tu malaikat penjaga neraka ni tak ada malaikat yang kesian. Lepas tu Tuhan sebut tadi dekat surah Tahrim tadi, jaga-jaga diri kamu semua, ahli keluarga kamu daripada api neraka. Malaikat-malaikat ni syidadun, ghiladun syidadun. Kalau kita baca dekat surah Al-Haqqah ayat 30 hingga 32, Allah kata kerja malaikat ni buat apa? Khudhuhu faghullu. Allah kata tangkap orang berdosa tu, lepas tu belenggu dia. Tangkap dia, belenggu dia. Belenggu dengan apa? Dengan rantai tadi kita baca pada ayat tadi tu. Kemudian buat apa? Summal jahim sallu. Masukkanlah dia ke dalam neraka jahim.
Kemudian buat apa? Summa fi silsilatin dhar'uha sab'una zira'an fasluku. Kemudian belitlah dia dengan rantai besi. Belit dia dengan rantai besi yang ukuran panjangnya 70 hasta. Orang neraka ni tuan, dia bukan bebas dengan tangan kosong, tak. Dibelenggu, digantai pula dengan rantai besi. Bukan rantai sejuk, rantai panas. Neraka, kiri kanan, depan belakang. Itu yang tadi yang mereka minta kepada Malik tu. Malik, matikan jelah kami. Tapi malaikat Malik, malaikat yang taat pada Allah. Kan? Malaikat yang tak boleh nak dirasuah. Allah. Jadi kalau kita baca pada ayat lain, kita tengok ya, dalam surah Al-Hajj ayat nombor 21-22, ada malaikat ni juga, kalau siapa-siapa di kalangan ahli neraka nak keluar lari, mereka akan dipukul. Bukan pukul dengan tali, bukan pukul dengan kayu bantan ke, bukan potong kayu rotan ke, tak. Dalam neraka tu ada batang-batang besi. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Mereka disediakan batang-batang besi untuk menyiksa mereka. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka itu, disebabkan mereka menderita azabnya, mereka akan dikembalikan. Maknanya takkan boleh keluar daripada neraka. Kalau nak melarikan diri daripada neraka tu, mereka akan berhadapan dengan batang-batang besi. Siapa yang ditugaskan memukul, menghambat ahli neraka ni? Jawapannya adalah malaikat penjaga neraka. Lepas tu kita tutup dengan hadis nombor 11 ni, muka surat 11 ni adalah hadis sabda Nabi SAW. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi mengatakan bahawasanya sekiranya sebuah pemukul besi dari neraka diletakkan di bumi, lalu seluruh jin dan manusia berkumpul padanya, nescaya mereka tidak akan mampu membawanya dan memindahkan ia daripada bumi. Bayangkan pemukul besi tu, macam kita ada tukulan, pemukul kan batang besi. Kalau batang besi dekat dalam neraka, letak di atas muka bumi ni, panggillah semua manusia dan jin, angkat, pindahkan batang besi tu, takkan mampu. Macam mana kalau ahli neraka dipukul dengan batang-batang besi tu? Ta'udzubillah. Macam mana kedengaran suara mereka menjerit. Agak-agak apa yang patah pada tubuh badan mereka kan, pukul dengan batang tu. Kita pernah tengok tak orang kena rotan kan? Kita tahu kan orang rotan yang penjara kan sampai buka kulit mereka kan. Itu baru rotan dekat dunia. Bagaimana nanti di hari akhirat? Bukan rotan, batang besi. Dan sebenarnya batang besi juga Allah akan beri pada malaikat Munkar wa Nakir. Nanti kita akan belajar pada tajuk malaikat Munkar wa Nakir. Jadi kita berhenti di sini dahulu. Okey, kita dah belajar, kita berhenti sampai malaikat penjaga neraka. InsyaAllah minggu depan kita akan belajar malaikat Israel dan malaikat-malaikat yang lain. InsyaAllah pada minggu hadapan. Lepas tu kita akan bagi nota yang berikutnya insyaAllah untuk pertemuan kita minggu hadapan. Jadi alhamdulillah pada petang ni kita dapat belajar tentang malaikat Malik dan malaikat lain yang ditugaskan menjaga neraka. Lepas tu kita dapat belajar tentang malaikat Israfil alaihi salam yang matanya tidak terpejam menanti bila nak tiupnya sangkakala. Lepas tu kita dapat belajar tentang malaikat Mikail yang merupakan malaikat yang ditugaskan oleh Allah dikaitkan dengan rezeki kepada anak-anak Adam.
Moga-moga lagi banyak kita belajar, lagi dalam kita belajar, lagi banyak ilmu kita belajar, kita dapat melihat keagungan Allah, kebesaran Allah, kehebatan kerajaan Allah, kehebatan utusan-utusan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menambahkan rasa takut dalam diri kita. Dengan takut itulah membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita memperbanyakkan taubat, kita memperbanyakkan amal-amal boleh menghapuskan dosa. Di samping itu kita menambahkan amal-amal kebaikan, kerana amal-amal kebaikan akan menutup amal-amal keburukan kita. Semoga Allah melapangkan dada kita, Allah memudahkan urusan kita. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada petang. Jadi saya nak tengok jika ada mana-mana soalan dekat ruangan chat, insya-Allah saya akan jawab jika ada. Kalau tak ada, okay, insya-Allah tuan-tuan, kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan ya. Jam 2:30 petang kita akan sambung. Kita akan mulakan dengan malaikat lain, iaitu malaikat Israel. Adakah namanya Israel? Adakah dia hanya seorang saja mencabut nyawa? Kita akan bincangkan dan kita akan sambung dengan malaikat-malaikat yang lain. InsyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima Jazakallah kasih. khair Ustaz.